إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Pertama kita syukur pada Allah dengan limpah kurnianya kita dapat bersama lagi antum pada malam ini dalam keadaan sihat alhamdulillah dalam majlis ta'lim. Kita masih lagi antum berkongsi tentang kaedah-kaedah memahami sunnah. Kita akan masuk kepada perkara yang ketujuh antum. Perkara yang ketujuh. Kita dah baca dah satu, memahami sunnah dengan tuntutan Al-Quran. Itu pertama. Kalau kita nak faham sunnah, mesti faham melalui Al-Quran. Mesti melalui Al-Quran. Kita tak boleh tinggal Al-Quran. Kemudian kita baca lagi yang kedua, mesti mengumpulkan hadis-hadis yang satu bab dan perbahasan pada satu tempat. Ini kaedah kedua ni penting antum. Yang ni sangat penting. Yang ni sangat penting. Kalau antum tak tahu kaedah ni akan masalah. Saya bagi contoh. Kita kata tentang isbal, melabuhkan pakaian. Sebelum kita nak kata isbal tu haram, kita kena kumpul semua hadis tentang isbal. Dia tak boleh hanya kumpul hadis-hadis larangan isbal saja. Tak boleh. Kita tak boleh faham sunnah. Kalau kita nak kata muzik tu haram. Ini kaedah penting ni antum. Antum mesti himpun semua hadis-hadis tentang muzik tu. Baru kita boleh tahu muzik tu haram ke tak. Kenapa antum? Kerana ada beberapa asatizah yang mereka ni, minta maaf cakap, kalau mereka kata benda tu haram, mereka akan bawa semua hadis-hadis haram saja. Tak boleh. Itu bukan cara untuk faham sunnah. Bukan. Dia kena tahu. Dia kena himpun semua hadis, lepas tu baru dia boleh tahu. Betul-betul larangan dia tu tahu kat mana. Betul-betul dia haram ke ataupun dia boleh ke. Baru kita boleh faham. Kalau dia tak boleh faham tu. Kalau buat hadis larangan ya, sedangkan ada hadis-hadis yang kata kena tengok dulu macam mana dia punya muzik tu. Baik. Yang ketiga kita kata kena tahu apa dia nasikh dan mansukh satu hadis. Hadis yang awal, hadis yang pertengahan, hadis yang akhir yang mana. Kena tahu. Baru kita boleh faham sunnah. Tak kita tak boleh tahu tu. Kemudian yang kelima apa antum mesti mengetahui sebab turun hadis. Sebab turun hadis kena tahu. Dia sangat memiliki peranan dalam memahami sunnah. Kalau kita tak tahu sebab turun hadis, kita masalah lah antum. Itu yang kelima. Yang keenam antum apa dia? Mesti memahami sunnah seperti yang dipaham oleh sahabat Nabi SAW. Itu yang keenam. Ini pun penting antum. Mesti faham sunnah jangan sahabat faham. Dan antum pada malam ni yang ketujuh ni antum kita akan berkongsi tentang apa dia? Wajib mengembalikan segala macam perselisihan kepada Al-Quran dan hadis. Ni yang ketujuh antum. Apa dia? Mesti mengembalikan setiap macam perselisihan kepada Al-Quran dan hadis. Ini tajuk kita malam ni ya. Sebelum tu antum kita tengok mukadimah sikit antum. Ini pun benda yang penting antum. Benda ni dia panggil nawaqidul Islam. Perkara yang membatalkan Islam. Antum jaga hati-hati. Jangan buat benda ni. Kalau antum buat benda ni, antum tak bertaubat, batal Islam. Pastikan anak-anak kita semua tahu benda ni. Keluarga kita kena tahu. Nawaqidul Islam makna dia perkara yang membatalkan Islam. Yang ni bukan membatalkan wuduk. Ini bukan membatalkan puasa. Yang ni membatalkan Islam. Makna dia benda ni besar. Yang pertama, apa dia? Syirik dalam beribadah kepada Allah. Itu yang pertama. Bila kita syirik dalam beribadah kepada Tuhan, maka Islam kita boleh batal. Allah sebut dalam surah An-Nisa 48 yang ayat selalu kita baca,
Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dia mengampuni segala dosa selain daripada syirik dan bagi siapa yang dikehendakinya. Ini syirik boleh membatalkan Islam. Bahaya. Jaga-jaga. Yang kedua, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ma'idah 72. Al-Ma'idah 72, innahu man yusrik billah faqad haramallahu alaihi al-jannah wa maqwahu an-nar wa ma lizzalimin min ansar. Allah Ta'ala kata innahu, sesungguhnya dia, yakni orang yang mempersekutukan Allah, dia buat syirik. Kalau orang kata dengan sesuatu, faqad, ada taukid, satu penegasan daripada Allah, faqad, sungguh, pasti, haramallahu alal jannah, Allah akan haram dia masuk syurga. Oh, betul. Tengok, kalau dia tak bertaubat lah sebelum dia mati, Allah haram dia masuk syurga. Bukan cakap haram masuk syurga, Allah Ta'ala kata wa maqwahun nar, dan dia, tempat tinggal dia, tempat kembali dia ialah neraka. Dan tidaklah ada orang, bagi orang yang zalim itu, seorang penolong pun. Berat tu. Ini perkara pertama. Jangan syirik dengan Allah. Dan kita kena tahu perkara syirik tu apa. Tapi ini kita cuma sekadar apa, kita bagi mukadimah ya. Nanti ada masa kita akan beritahu syirik dalam berdoa, syirik dalam akidah, dan semua nanti kita akan kongsi insya-Allah. Yang kedua, dia kata termasuk apa dah syirik, menyembelih haiwan korban untuk selain Allah, seperti untuk orang yang menyembelih untuk jin atau kubur. Sembelih binatang untuk jin atau kubur. Jadi syirik. Jangan. Nanti kita jangan buat. Yang kedua, apa dia? Menjadikan makhluk tertentu sebagai perantara antara dirinya dengan Allah. Ijma' ulama yang demikian itu adalah kekufuran. Dia memohon syafaat serta dia bertawakal kepada perantara tersebut. Makna dia, kita panggil dia tawasul. Dia bertawasul. Ya antum, ini saya nak kongsi sikit pada antum. Antum bagi jelas. Bila sebut tawasul tu kita kena jelas. Apa itu tawasul? Tawasul di dalam bahasa Arab artinya menginginkan sesuatu dengan penuh kemahuan. Bila sebut tawasul, kita kena tahu dah satu benda. Apa dah? Apa itu tawasul? Menginginkan sesuatu dengan penuh kemahuan. Kira memang dia sangat memerlukan benda tu. Itu masuk tawasul. Itu masuk tawasul. Kita, orang yang menginginkan kemahuan tu dipanggil wasil. Orang yang memerlukan sesuatu tu dipanggil wasil. Tawasul, benda yang kita nak. Betul-betul kita nak benda tu. Wasil adalah kita. Orang yang nak benda tu. Kemudian, wasilah adalah benda yang digunakan untuk mendapat benda tu. Itu tiga. Satu, kita tengok wasil adalah orang yang memiliki keinginan. Itu wasil. Tawasul tu apa? Tawasul tu benda yang dia betul-betul mau. Contoh. Anak dia nak operasi kepala. Contoh. Dia nak anak dia tu selamat. Itu dinamakan tawasul. Keinginan atau kemahuan yang kuat. Bukan sekadar tak apa dapat pun tak apa, tak dapat pun tak apa dah. Dia memang nak benda tu. Itu dinamakan tawasul. Orang yang nak anak dia selamat itu dipanggil wasil. Dan wasilah adalah pendekatan ataupun perantara yang dapat apa? Yang dapat memenuhi keinginan tu. Dia ada tiga tu. Ini antum dah faham dah. Ini kali bila orang kata tawasul dengan kubur. Dia tawasul dengan kubur tu sebab apa? Sebab dia ada hajat dengan Tuhan. Dia dipanggil tawasul. Tawasul tu keinginan dia, sebab tu dia pergi kubur. Wasil adalah
orang tu yang pergi kubur tu. Wasilah tu apa? Wasilah tu kubur. Macam saya nak telefon. Saya nak telefon Syed Samsul. Saya ada benda yang saya nak daripada Samsul. Kan? Benda tu tak wasul. Okay. Saya ni wasil. Wasilah untuk cakap dengan Samsul tu apa? Telefon. Itulah wasilah. Itulah wasilah. Dan ada 2 ayat Al-Quran yang sebut tentang wasilah ni. Ada 2 ayat Al-Quran. Ayat yang pertama tentang wasilah ni disebut dalam surah Al-Ma'idah 35. Tentang wasilah. Tengok. Mana dia? Dia guna wasilah tu untuk dia dapat dekat diri pada Tuhan dan dia dapat keinginan dia. Allah Ta'ala sebut, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan wasilah. Carilah jalan. Carilah sesuatu yang dapat mendekatkan diri kamu kepada Tuhan. Carilah sesuatu yang dapat digunakan untuk kamu mendapat kemahuan kamu. Itu dia panggil wasilah. Ayat yang kedua tu dalam surah Al-Isra. Dalam surah Al-Isra 57. Itu ayat yang kedua. Apa dia? Surah Al-Isra 57. Ulaika allazina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Ada kata wasilah. Ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmata wa yakhafuna azabahu inna azaba rabbika kana mahzura. Orang-orang yang mereka seru itu, yang dipergunakan sebagai wasilah itu, Quran kata, siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya, sesungguh azab Tuhanmu adalah sesuatu yang harus ditakuti. Ayat yang pertama tu surah Ma'idah tu kata Imam Ibn Katsir, dia kata apa? Ayat ni, kata dia, Ibn Abbas kata, ialah amal ibadah yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Ayat surah Al-Ma'idah 35, Ibn Abbas kata apa? Untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk kita mendekatkan diri pada Tuhan, kita kena ada amal ibadah. Ini wasilah. Kita duduk semayang, kita duduk puasa, kita duduk sedekah, kita buat zakat. Ini dipanggil wasilah. Benda yang kita guna untuk dekat diri pada Tuhan. Siapa kata? Ibn Abbas kata. Mujahid kata. Tengok. Asyudi kata. Khatadah kata. Tengok. Ini. Yang kita duduk ibadat, duduk semayang ni semua, ni dipanggil apa? Wasilah. Itu surah Ma'idah. Kemudian surah Kahfi pula Allah Ta'ala sebut tentang surah Al-Isra 57 pula. Imam Ibn Hajar Asqalani kata apa? Orang-orang itu, kata Abdullah bin Mas'ud, ayat ini turun kerana dengan adanya beberapa orang Arab yang menyembah jin-jin. Namun jin tu malah masuk Islam. Sedangkan orang yang terus menyembah mereka itu tidak sedar. Tengok. Ayat tu kata apa? Ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Depa menggunakan apa dia? Jin-jin. Depa guna jin-jin untuk depa dekat diri dengan Tuhan. Padahal jin-jin tu semua dah masuk Islam. Depa tak tahu, depa masih duk guna jin-jin tu untuk depa dekat diri dengan Tuhan. Jadi benda ni antum kita dah tahu dah. Wasilah dia ada 2. Tadi kita dah tahu kan? Apa makna tawassul, apa makna wasil, apa makna wasilah. Wasilah terbagi pada 2. Satu dia panggil wasilah kauniyah. Ini pertama. Wasilah kauniyah antum. Wasilah kauniyah ialah benda-benda yang kita guna yang dapat memenuhi keinginan kita. Dia wasilah juga tapi dia kauniyah. Wasilah jenis ni orang kafir dapat, orang beriman dapat. Apa dia contoh?
Contoh dia antum, bila kita dahaga, kita minum air. Kalau kita lapar, kita makan. Ini wasilah apa? Wasilah kauniyah. Wasilah kauniyah. Kita gunakan air untuk hilang dahaga. Orang kafir juga guna air untuk hilang dahaga. Orang kafir juga lapar kalau makan. Ini wasilah ni semua dapat. Kafir dapat, Islam dapat. Itu yang pertama. Yang kedua, dia panggil wasilah sana'iyah. Ini untuk orang beriman saja. Ini yang kedua. Wasilah sana'iyah. Wasilah ni tu, wasilah syar'iyah ni adalah wasilah yang mesti bersumberkan Quran dan Sunnah. Ini. Dia mesti bersumberkan Quran dan Sunnah. Ini wasilah jenis kedua tu. Apa dia? Dia mesti bersumberkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Tengok. Wasilah syar'iyah. Syariat. Satu kauniyah, satu alamiah. Kauniyah ni bila kita kauniyah, dia alamiah, dia melibatkan alam. Minum, hilang dahaga, makan, hilang lapar, pakai baju seluar, tutup aurat. Ni semua dia panggil kauniyah alamnya. Semua dapat. Islam dapat, kafir pun dapat. Yang ni lain, beza. Kauniyah syar'iyah, yang syariat. Itu maksud dia. Wasilah jenis ni untuk kita kat diri, nak guna wasilah ni dia kena melalui Al-Quran dan Sunnah. Dia tak boleh kita pergi guna sesuatu benda yang bukan daripada Quran dan Sunnah. Lepas tu kita nak mendekatkan diri dengan Tuhan. Tak boleh. Sebab dia adalah wasilah yang syar'i. Yang agama letak. Baik. Yang pertama antum, wasilah yang kita boleh guna, kita kata wasilah syar'iyah, yang syariat. Yang pertama, kita menggunakan nama-nama Allah. Itu yang pertama. Ini kena. Kita kena tahu nama-nama Tuhan. Apa maksud Ar-Razzaq? Apa maksud Ya Fattah? Semua kita tahu. Kalau kita nak guna nama-nama Allah untuk menggunakan dia sebagai satu wasilah untuk kita dekat diri dengan Tuhan. Untuk kita meminta sesuatu pada Tuhan. Untuk keinginan kita tercapai. Berdasarkan surah Al-A'raf ayat 180. Al-A'raf 180. Firman Allah Ta'ala, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Tengok, ni Allah Ta'ala sendiri kata. Allah Ta'ala kata sesungguhnya bagi Allah nama-nama yang agung, yang baik, sesuai dengan sifat dia. Fad'uhu biha, maka mintalah dengannya. Nya tu apa? Dengan nama Allah. Nya tu apa? Dengan sifat Allah. Minta. Kenapa nak pergi kubur? Tawassul di kubur, menggunakan kubur sebagai wasilah, tak ada dalam syariat. Jadi kenapa kita nak kena pergi kubur? Sebab tu kita kena tahu. Kita kena tahu bahawa wasilah ni, dia ada yang kauniyah, ada syariat ni. Yang ni berdasarkan ayat Quran. Allah Ta'ala kata bagi Allah nama-nama yang baik. Bukan setakat nama yang baik, dia juga ada sifat-sifat Allah. Jadi kita gunalah nama Allah dan sifat dia. Sebab Allah Ta'ala kata apa? Lepas Allah Ta'ala kata dia ada nama yang baik, agung, sesuai dan sifat-sifatnya. Allah Ta'ala kata fad'uhu biha, maka berdoalah kamu dengannya. Nya tu apa? Nya tu nama Allah dan sifat Allah. Mintalah kepada dia. Nak rezeki Allah ma'antarata urzuqni. Orang kata inna Allah la yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Aku bagi rezeki kat orang tanpa kira. Daripada makhluk tak ada kira. Jadi mintalah kat Tuhan. Ya Fattah. Wahai Tuhan yang melapangkan. Ya Fattah yang membuka. Iftah li. Iftah li qulu babun khair, bukalah pada aku pintu-pintu kebaikan. Nama Allah Ya Fattah. Ya Fattah. Kita guna nama Allah. Tengok. Anda tengok macam mana Nabi Sulaiman AS dia berdoa dalam surah An-Naml 19. Dalam An-Naml 19. Rabbi, tengok, auziqni an askura ni'mataka allati
an'amta 'alayya wa 'ala walidayya ala salihan tardahu matika fi 'ibadika salihin. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapaku, dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau redha, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba yang saleh. Tengok. Sifat Tuhan Maha Rahmat. Dia berdoa menggunakan sifat Tuhan yang Maha Rahmat. Tengok. Jadi Nabi Sulaiman AS berdoa dengan menggunakan rahmat Tuhan. Dia bertawassul, dia menggunakan rahmat sebagai wasilah. Kemudian tuan tengok, Nabi SAW pernah mendengar seseorang berdoa dalam tasyahudnya. Tengok. Dia kata apa? Allahumma inni as'aluka ya Allah al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Anta aghfira li zunubi innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, aku meminta kepadamu ya Allah yang esa, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ya. Sama. Dia juga berdoa dengan apa? Sifat tu. Nabi dengar satu orang sahabat dia doa. Nabi dengar dia doa. Hadis ini daripada Imam Abu Dawud. Imam Abu Dawud dan sanadnya hasan. Nabi dengar satu orang dalam sembahyang dia duk baca, ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah yang esa, yang tidak beranak dan diperanakkan. Tidak ada seseorang pun yang semisal denganmu, maka ampunilah aku. Antum tengok, pertama dia menggunakan apa dia? Dia menggunakan sifat Tuhan. Allah ni yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tengok. Dan tak ada satu pun yang macam Allah Ta'ala semisal Allah. Tengok, dia cerita tentang sifat-sifat Tuhan. Lepas tu baru dia kata apa? Allahumma gfirli. Antaghfira li zunubi. Ya Allah, ampunlah dosa aku. Setelah dia menggunakan sifat-sifat Tuhan, baru dia kata apa? Antaghfira li zunubi. Baru dia kata, ya Allah, ampunkan aku. Ini dipanggil wasilah apa? Wasilah apa, Mamang? Dia bukan wasilah kauniyah, dia wasilah syar'iyah. Kenapa? Kalau wasilah kauniyah, yang tu orang kafir pun dapat. Kauniyah ni dia kita kata alamiah. Wasilah kauniyah bermakna dia menggunakan alam untuk dia memenuhi keinginan dia. Dia dahaga, dia minum air. Dia lapar, dia makan. Dia tutup aurat dengan pakaian. Tapi yang ni dia syar'iyah. Dia menggunakan sifat Tuhan untuk dia meminta ampun kat Tuhan. Itu dia guna. Kita dah kata tadi kan, tawassul tu apa? Apa tawassul? Tawassul adalah keinginan yang sangat-sangat. Satu kemahuan yang tinggi, yang sangat-sangat. Saya ulang tak apa, takut lupa. Ni kali bila orang sebut tawassul, kita tahu tawassul ni apa makna dia bahasa Arab. Tawassul ni bermakna keinginan yang betul-betul yang dia nak, kemahuan dia supaya dapat benda tu. Kita beri contoh tadi apa, anak nak operasi kepala, si bapak dia doa, dia nak anak dia betul-betul sembuh ke tak? Itu dia kata tawassul, keinginan yang sungguh-sungguh. Bapak tu dipanggil apa? Wasil. Wasil. Orang yang ada keinginan tu dipanggil wasil. Wasilah tu apa? Benda yang dia guna untuk capai dia punya hajat tu. Macam tadi, saya nak telefon Samsul, saya ada hajat. Saya ni, yang tu Samsul dipanggil apa? Keinginan. Saya ada keinginan tu dipanggil apa? Tawassul. Okay? Wasil tu saya. Wasilah tu apa? Telefon lah. Jadi kita kata tu. Wasilah ada dua, satu kauniyah, satu syar'iyah. Kita sedang cakap tentang syar'iyah. Wasilah syar'iyah, benda yang kita nak guna untuk dapat keinginan kita tu, dia terbahagi pada dua. Satu dia panggil wasilah kauniyah,
satu wasilah syar'iyah. Wasilah syar'iyah ni mesti melalui Al-Quran dan Sunnah. Sekarang kita sedang baca wasilah yang pertama. Apa dia? Allah Ta'ala sebut Allah ada nama yang baik dan sifat-sifat yang baik, maka gunalah nama Allah. Maka Nabi Sulaiman tadi dia berdoa menggunakan sifat Tuhan yang Maha Rahmat. Okay? Ni Nabi SAW dengar seorang sahabat menggunakan sifat Tuhan yang tidak beranak, tidak diperanakkan, dan tidak ada sesiapa pun yang macam Allah Ta'ala. Dan dia kata, ya Allah ampunlah aku. Bermakna dia apa tuan? Bermakna yang pertama, wasilah yang kita boleh guna adalah dengan amal, dengan nama Allah yang mulia dan sifat Allah yang agung. Itu yang pertama. Kalau kita nak guna, kita ada keinginan yang besar. Satu keinginan yang memang kita nak Allah tolong kita. Yang kita tak tahu nak buat apa dah. Kita dah hilang ikhtiar dah. Dan kita nak Allah Ta'ala kabul kita, tolong kita. Maka kita nak guna apa dia? Untuk kita dapat keinginan tu. Yang pertama, melalui nama Allah. Melalui sifat Tuhan. Kita doa sebut sifat Tuhan. Allah Anta Razak, Allah Razak. Allah Malik. Allah Malik. Ya Fattah. Banyak nama Tuhan kita guna untuk minta apa yang kita nak. Tengoklah antum kalau kita nak rezeki. Kita guna nama Allah Ar-Razak. Allah Anta Razak, urzuqni, rezekikan aku. Itu satu. Yang kedua antum, tawassul kepada Allah melalui amal saleh yang sering kita gunakan. Kadang-kadang kita tak sedar. Kadang-kadang kita tak sedar. Tawassul jenis ni kita hari-hari guna. Kadang-kadang kita tak sedar. Tawassul jenis apa? Tawassul melalui amal saleh. Rabbana amanna faghfir lana dzunubana. Rabbana amanna tu kita sedang menggunakan wasilah lah. Tapi kita tak sedar. Rabbana amanna. Rabbana, wahai Tuhan kami, amanna, aku telah beriman. Dia kata kat Tuhan, ya Allah, sesungguhnya aku telah beriman. Iman tu telah menjadi dia punya satu wasilah. Baru dia kata apa? Faghfir lana dzunubana. Ampunlah kami. Dia sedang guna apa tu? Dia sedang guna amal soleh, bukan nama Tuhan. Nampak? Kadang-kadang kita tak perasan kita duk minta Tuhan pada tolong kat Tuhan menggunakan wasilah. Tengok. Seperti surah Al-Mu'minun ayat 109. Innahu kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana wa tarhamna wa anta khairur rahimin. Dia kata apa? Ya Allah, saat Tuhan kata sesungguhnya ada daripada hamba-hambaku yang berdoa di dunia ni, wahai Tuhan kami telah beriman. Maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat. Itu dia guna sifat Tuhan. Dan engkau adalah sebaik pemberi rahmat yang paling baik. Dia dua. Dalam ayat tu dia ada dua. Satu, dia tawassul dengan amal soleh dia. Dia yakin kata dia memang beriman dengan Tuhan. Dia kata aku beriman. Senang kan tuan nak kata antum beriman. Ayat ni dia kata Rabbana amanna. Dalam surah Hujurat Allah Ta'ala cerita tentang bapa Arab Badawi. Arab Badawi datang jumpa Nabi. Qala, dia kata amanna, kami telah beriman. Nabi sengak. Allah Ta'ala turun ayat, Allah Ta'ala kata kul amantu. Kul aslam tu kata dia baru Islam ya. Belum iman lagi, baru Islam, baru masuk Islam, tak belajar tentang tauhid, akidah apa, tiba-tiba kata kami telah beriman. Tak. Kenapa? Walamma yaqulul iman fi qulub, iman tak masuk dalam hati lagi. Ni kita kata kita dah beriman. Kita dah beriman. Kalau takrifan iman tengok antum, kita boleh baca lah kata kita beriman. Tapi kalau kita tengok takrifan iman yang para ulama letak, berat tu. Ikrar bil lisan ni, ucap dengan lidah nak masuk Islam, nak kata la ilaha illallah. Nak ucap lidah. Lepas tu apa dah? Tasdiq bil qalbi. Kena benarkan dengan hati. Itu takrifan iman. Yang ketiga ni, apa dia? Beramal dengan perbuatan. Dengan perbuatan kita ni, dengan ucapan kita, dengan benar dalam hati, dengan kita punya perbuatan ni sama tak? Sama tak? Sesuai tak dengan apa kita ucap, dengan apa yang ada dalam hati kita ni? Sesuai tak dengan ucapan kita? Kalau sesuai, kita dah buat semua apa Allah Ta'ala kata, kita dah dapat tinggal dah beberapa benda yang Allah larang,
tu gunalah. Allah Ta'ala kata apa? Bertawassullah menggunakan amal soleh. Itu yang keberapa antum? Itu yang kedua. Apa dia? Menggunakan amal soleh. Yang ketiga, apa dia? Tawassul kepada Allah melalui doa orang yang soleh. Tawassul dengan orang yang soleh. Kita tengok dia ni baik. Kita tahu dia memang baik, dia memang soleh. Kita tawassul dengan dia, kita minta tolong dia doa. Kat kita, kat anak kita, kat keluarga kita. Dengan syarat, satu, dia mesti hidup. Mati tak boleh. Syarat tu para ulama letak, dia mesti hidup. Kenapa antum? Dalam hadis Bukhari, zaman Umar, bila berlakunya kemarau, para sahabat berjumpa apa? Al-Abbas. Bapa mereka Nabi. Al-Abbas. Dia kata hang dah sepupu Nabi, dia betul soleh pula, doalah supaya hujan turun. Tengok. Kenapa mereka tak pergi kubur Nabi? Sedangkan ketika tu kubur Nabi ni di rumah Aisyah, terbuka. Tak ada larangan siapa. Bila masa. Kenapa? Di Bukhari tu kata, para sahabat pergi jumpa siapa? Al-Abbas. Jumpa Al-Abbas untuk minta apa? Supaya hujan turun. Hujan tak turun lama. Kenapa mereka tak pergi pada kubur Nabi? Ya Rasulullah, hujan tak turun ya Rasulullah, tolonglah. Kenapa? Bermakna para ulama kata berdasarkan di Bukhari itu menunjukkan bahawa orang yang kita nak tawassul, orang soleh tu, walaupun Nabi ketika hidup. Kan masa Arab Badui kita duk baca dalam khutbah Jumaat, kita selalu dengar hadis tu. Dia mai jumpa Nabi, dia kata hujan tak turun. Okey, Nabi kali menghadap kiblat, Nabi doa. Sahabat kata kami boleh nampak daripada awan yang cerah tu jadi gelap, hujan turun. Daripada hadis tu Imam Abu Hanifah kata apa? Solat istisqa tak ada. Solat minta hujan tak ada. Solat minta hujan tak ada. Kenapa dia kata Nabi tak solat, Nabi doa? Tengok. Padahal memang ada solat dia, cara dia semua ada, para ulama bawa hadis. Cuma Abu Hanifah kata Nabi doa, Nabi tak solat. Tapi bermakna sahabat jumpa Nabi. Lepas seminggu dia main, dia kata hujan tak berhenti pula Rasulullah, dah jadi banjir, binatang mati. Nabi kata Allahumma hawin alaina wala alaina. Ada doa ubah hujan, tak payah panggil bomoh, Nabi ajak. Macam mana nak ubah hujan? Ada dalam sunnah. Tengok. Tapi dia kata bila Nabi dah wafat, dia jumpa siapa? Al-Abbas. Menunjukkan nak tawassul dengan orang soleh boleh, tapi mesti hidup. Satu. Dua, tak mau koma. Koma pun tak mau. Dia koma tu, pakaian ni semua kita pergi tawassul dengan dia. Mana boleh? Tak boleh. Koma. Tiga, jumpa, minta. Ini adalah tawassul kepada orang soleh melalui doa. Tapi syarat dia macam tadi ya. Tak boleh koma, mesti hidup, jumpa. Kita minta, ya Allah. Dia orang soleh. Dia orang soleh. Tengok. Itu adalah tiga perkara antum yang kita kena tahu. Jadi masuk dah tawassul dengan kubur. Yang ni tawassul kauniyah pun tak masuk. Wasilah kauniyah pun tak masuk. Wasilah syar'iyah pun tak masuk. Bahkan ada ancaman daripada hadis Bukhari. Allah Ta'ala kata la'anallahu 'alal yahudi wan nasara ittakhadha maqama anbiya'u masajid. Allah laknat. Orang yang kena laknat, kaum yang kena laknat setelah syaitan laknatullah alaihi adalah kaum Yahudi dan Nasara. Tiba-tiba umat ni pergi ambil sifat tu. Kenapa dia dilaknat? Nabi kata ittakhadhu, mereka mengambil kubur orang soleh dan para nabi mereka masjid sebagai tempat ibadat. Itu antum. Itu. Sedangkan kita dah kata dah, setiap benda yang kita nak tawassul tu dia mestilah berdasarkan Quran dan Sunnah. Mana boleh Nabi kata Allah laknat? Takkanlah Allah laknat bermakna benda tu syariah. Benda tu syariat. Takkanlah kita pergi kubur, kita tawassul dengan kubur dengan apa alasan sekalipun, kita kata itu boleh. Itu boleh. Kami bukan minta kat kubur.
Macam jaga kubur. Kami gunakan kubur ni sebagai perantara. Sebab dia orang soleh. Lepas tu para ulama kata daripada awal. Dia soleh tak soleh pun dia kena hidup. Lepas tu sahabat tak pergi kat kubur Nabi. Antara dia yang mati hari ni, yang kita kata soleh tu, yang kita kata dia hebat tu, adakah dia sesoleh Nabi? Adakah dia ni sesoleh Nabi? Sedangkan Nabi punya kubur pun sahabat tak pergi. Sahabat tak pergi. Tiba-tiba kita boleh pergi dan kita kata benda tu tak salah. Tak boleh. Tak kena. Itu kita sedang baca apa? Perkara yang kedua yang boleh membatalkan keislaman seorang. Tadi pertama kita kata syirik, yang kedua kita kata apa? Tawassul. Kita kata yang kedua apa? Menjadikan makhluk tertentu sebagai perantara. Tak boleh. Dia pergi berdoa, dia pergi memohon syafaat dan dia bertawakal pada perantara tersebut. Ijma' ulama' itu satu kekufuran. Dia pergi kat kubur tu, dia pergi berdoa. Apa yang dia berdoa? Kenapa dia perlu pergi kubur? Tak pergi kan dia berdoa dekat masjid? Tak pergi kan berdoa kat rumah? Kenapa kena pergi kubur? Nampak? Jadi kita kata, dia sedang bertawassul. Dia kata dia sedang menggunakan wasilah syar'iyah. Itu wasilah syar'iyah ke? Wasilah tadi apa? Guna benda sesuatu kan? Adakah itu satu wasilah yang agama iktiraf? Tak ada. Dalil yang ada kata apa? Dilaknat. Macam mana kita nak kata dia agama bagi? Tak boleh tu. Itu yang apa? Perkara yang kedua. Nanti kita tak mau baca banyak-banyak antum. Perkara matakan Islam ni tak mau. Pasal apa? Kita nak baca kitab kita. Kita baca 2. Dia ada 10. Kita baca 2 dulu. Nanti akan datang kita akan baca-baca lagi. Boleh jadi 10. Kita tak baca banyak-banyak. Satu syirik, satu tawassul salah. Okay. Kita tengok kitab kita tu, Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala kata, wajib mengembalikan, kan? Cara kita nak faham sunnah ni, satu, wajib mengembalikan segala macam perselisihan kepada Quran dan hadis. Ni. Setiap perselisihan kita. Allah Ta'ala sebut di dalam surah, antum tengok, An-Nisa 59. Fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Fa'in tanaza'. Apa maksud tanaza'? Yang surah An-Nisa ni bagi tahu, apa maksud tanaza'? Macam ni. Kita duduk sembang, kita sama-sama sunnah duduk sembang. Lepas imam baca Fatihah, perlu tak kita baca Fatihah? Kita sembang, kawan-kawan. Sahabat kita kata, Ustaz Zamtul kata, tak payah baca. Sebab ada dalil. Kata tak payah baca. Saya, itu kena baca. Tak apalah. Tak. Tanazak ni apa? Tak hamil dalil tak kuat. Aku nak balik tengok balik Quran dan sunnah tu. Hang faham macam mana ni sunnah macam ni? Bila dia satu, suara duk tinggi. Dua, muka duk merah dah. Orang semua duk naik dah. Padahal kita duk sembang tadi. Itu dia panggil tanazak. Bila sampai tahap tu, apa Quran kata? Farudduhu ila Allahi wa Rasul. Tak kira perkara apa. Quran kata fa in tanaza'tum fi syai'in. Syai'in ni sesuatu. Apa benda pun. Kalau hampa khilaf dalam agama. Bila damai tanazak, hampa kena berhenti. Kita kena kata apa? Mungkin Ustaz Samsul punya pandangan tu betul, saya balik tengok balik. Berhenti tu kan tu. Tanazak kalau damai, kita dah tengok orang kita duk main lain, cakap duk main lain, suara dah main lain, kita relax. Kita kata mungkin pandangan saya ni tak kuat, saya balik tengok balik. Okay. Kita meredam keadaan tu. Kita redakan keadaan tu. Sebab apa? Dia ada 3. Mula dia panggil apa? Nabi kata, "Man ya'ish minkum min ba'di fa sayara ikhtilafan katsira." Siapa hidup selepas aku, dia akan nampak ikhtilaf. Satu. Bermakna, antara kita semua ni, mesti ada benda yang kita tak boleh setuju. Khilaf. Mungkin Zaki ada pandangan Zaki, Mamang ada pandangan Mamang, mungkin Pasir Nazril ada pandangan Pasir Nazril. Pasal Nabi sebut, kita akan jumpa banyak perselisihan, ikhtilaf. Itu tak apa, itu tak salah. Yang kedua, dia akan main macam ni. Dalam pada sembang itu, tanazak.
Dia duduk main macam ni dah. Kita kena berhenti. Kembalikan kepada Quran dan Sunnah. Kenapa? Kalau kita tak buat lagu tu, dia akan main yang ketiga. Apa dia? Ibtirak. Mesti pecah. Mesti pecah. Mesti gaduh. Dan sekali tak mau cakap. Beri salam pun tak mau, apa tak mau. Siapa untung? Siapa untung? Kita dah. Kita bukan kata kita mengalah bermakna kita kalah ke, dia benang. Tak. Bukan. Benda tu kilah. Nabi dah kata dia akan kilah. Itu Quran kata. Kalau hampa tanazah, dia duk gaduh, nampak sangat kawan kita ni, dia dah lupa. Kata kita ni kawan dia. Kita ni kawan dia lupa. Suruh dia main tinggi, muka dia main merah. Quran kata, cepat-cepat kembali pada Allah dan Rasul. Beritahu dia, betul lah mungkin pandangan tuan kuat, saya kena balik tengok. Saya kena tengok balik. Pandangan saya ni, apa dalil dia apa. Bagi redha pun. Jangan terus. Terus akan gaduh. Terus. Tengok. Itu pun Quran kata, kembalikan kepada Quran dan kembali kepada Allah dan Rasul, bermakna dia kembali kepada satu. Buka Quran, buka tafsir, buka hadis, itu satu. Bila kita kata kembali kepada Quran dan Sunnah, kena faham. Yang pertama, apa maksud? Selalu ustazah kita, asatizah kita duk kata apa? Kembali kepada Quran dan Sunnah. Apa maksud dia? Pertama, balik tengok tafsir tentang perkara yang kita berbalah ni. Kemudian tengok hadis. Itu pertama. Yang kedua, apa maksud kembali kepada Quran dan Sunnah? Kembali kepada pemahaman para sahabat. Itu yang kedua. Kembali kepada pemahaman para sahabat. Pasal sahabat pun dia ada pandangan dia sendiri. Kembalikan kepada pandangan sahabat. Tak salah. Tak salah. Kita pakai pandangan mana pun tidak ada masalah. Pasal dia pandangan sahabat. Ya. Itu pun Quran kata, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Itu pun Quran kata, jika kamu ada iman dengan Allah dari akhirat. Kalau ada iman. Kalau ada iman, in kuntum. Jika kamu, Quran kata, tu'minun. Kamu ada iman dengan Allah dari akhirat. Kembalikanlah kepada Quran dan Sunnah. Ini jalan penyelesaian yang terbaik. Kembali. Jangan duk gaduh-gaduh. Berhenti tengok. Zalika khairun wa ahsanu taqwila. Dan ini lebih baik dan lebih baik dia punya akibat. Quran kata, bila kita kembali, zalika khair. Khair isim tabzil. Orang wajib Arab dia tahu. Nabi kata khairukum man ta'allama Quran wa 'allamahu khairukum. Sebaik-baik kamu. Khair tu dia satu penegasan daripada Allah dan Rasul. Ni Allah Ta'ala ya Quran ni Allah beri satu penegasan. Khairukum, Nabi kata sebaik-baik kamu. Maka orang yang belajar Quran dia ajar, dia adalah makhluk yang paling terbaik. Sebab tu dengan guru Quran ni semua, kita kena hormat. Sebab mereka ni adalah orang yang terbaik yang Nabi kata. Kita jangan ada permusuhan dengan mereka. Pasal Nabi kata mereka adalah orang yang terbaik. Yang ni Quran kata, zalikal khair. Ini adalah cara jalan yang paling baik. Bukan takat khair, diletak pula wa ahsan. Ahsan makna dia paling bagus. Seperti kita kata kabirun, besar. Akbar, paling besar. Adakah lagi besar daripada Allah? Sebab tu dia guna perkataan akbar. Makna dia paling besar. Di sini dia guna ahsan. Satu, Allah Ta'ala kata itu yang khair, paling baik. Ahsan lagi. Itu yang tak ada antum. Kalau antum tak kembali kepada Quran dan Sunnah dalam antum punya masalah apa pun, antum punya khilaf, bermakna antum sedang berada pada kedudukan yang tidak baik. Tidak baik. Sebab Quran kata cepat-cepat kembali. Faruddu, kembalikanlah. Urusan tu dia tu apa? Yang hampa duk bergaduh ni. Yang hang duk kata takbir macam ni, yang dia duk kata takbir macam ni, yang cepat-cepat kembali kepada Quran dan Sunnah, itu adalah yang jalan yang terbaik dan paling baik. Dan akibat dia sangat bagus. Akibat dia sangat baik. Tadi kita pun heran, kenapa orang tak mau kembali kepada Quran dan Sunnah? Sedangkan ayat ni begitu jelas. Begitu kembalikanlah segala urusan kita. Dan Nabi dah begitu, apa akan ada ikhtilaf, apa akan ada perselisihan, kembalikan kepada Quran dan Sunnah. Baru kita boleh faham antum. Baru kita boleh faham tentang Sunnah tu. Baik. Kemudian apa dia antum? Kemudian kita kata, jangan pemahaman kita ni bertentangan dengan ijma' para ulama' di kalangan sahabat maupun setelahnya. Jangan.
Jangan. Tengok. Sebab ijma' ulama' adalah hujah dalam Islam. Ijma' ulama' adalah hujah dalam Islam. Jadi susah tu nak dapat ijma'. Susah lah tu. Jangan dapat ijma'. Bak solat 3 waktu maghrib, isya 4 memang ijma' lah tu. Susah. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala kata, siapa yang menyelisihi Rasul setelah jelas padanya petunjuk. Tengok antum surah An-Nisa 115. Siapa yang menyelisihi jalan Allah? Mana dia jalan Rasul? Jalan Rasul ni jalan Allah lah. Kan Nabi sebut wa man ata Allah faqat wa man ata Rasul faqat ata Allah. Siapa yang taat Rasul dia taat Allah. Al-Quran Allah sebut. Jadi siapa yang telah jelas kepada dia petunjuk dan dia mengikut selain jalan kaum mukminin. Ni An-Nisa 115 ni, ayat ni nak beritahu apa? Ada ijma'. Ayat ni nak beritahu apa? Ada ijma'. Ijma' diambil daripada ayat apa? Ijma' diambil daripada ayat surah An-Nisa 115. Yang kita kata ijma' ni mai kok mana? Ni. Wa man yusaqqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi'u ghayra sabilil mu'minin. Dia mengambil jalan sebelah jalan orang beriman. Itulah ijma'. Itulah ijma'. Dia dah khilaf dengan Rasul. Dia tak mau ikut jalan Rasul. Jalan ijma' para imam pun dia tak mau ikut. Quran kata. Tengok. Maka kami akan biarkan dia berleluasa dalam kesesatannya dan kami akan bakar dia dengan neraka jahanam. Dia adalah seburuk-buruk tempat kembali. Surah An-Nisa. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ketika dia cakap ayat ni, dia kata apa? Allah Ta'ala tidak akan membakar orang yang menyelisihi jalan kaum mukminin dengan api neraka. Kerana mengikut jalan kaum mukminin adalah hukumnya wajib. Imam Syafi'i kata, ijma' kena ikut. Wajib ikut ijma'. Ayat ni kata, siapa yang dia dah lah dengan Rasul dia khilaf, dengan ijma' para ulama' pun dia khilaf, Allah akan bakar dia dalam neraka jahanam. Jadi Imam Syafi'i kata, Allah tak akan bakar orang yang mana yang mengikut jalan ijma' kaum mukminin. Tengok tu. Tengok. Allah tidak akan bakar orang yang jalan kaum mukminin dengan api neraka kerana mengikut jalan kaum mukminin adalah hukumnya wajib. Tengok. Jadi kita kata apa? Kita kata apa? Satu, kena kembali pada Quran dan Sunnah. Yang kedua apa dia? Kena kembali kepada ijma' juga. Wajib untuk. InsyaAllah antum, Syekh Badal umur panjang, kita akan masuk perkara yang seterusnya, yang ke-8. Yang ni paling penting antum. Yang ni paling penting. Kalau kita nak faham sunnah, yang ni paling penting. Apa dia? Kebaikan apa yang dianggap baik oleh Allah dan Rasulnya. Jadi siapa yang duk kata benda baik apa salah? Dan ni masyarakat kita kan, kita ajak kepada Quran dan Sunnah, dia buat lain kepada Quran dan Sunnah, dia kata apa? Apa salah benda baik? Antum dengar. Siapa yang kata benda baik tu tak apa? Siapa yang kata? Yang kita duk pakai lah ni, kata apa salah benda baik? Kita dengar dia antum. Perkataan ni datang daripada orang mukminin ataupun orang kafir. Dengar elok-elok. Kita akan baca Al-Quran, baca hadis, kita dengar elok-elok siapa yang kata benda salah. Benda baik apa salah? Tak. Dia kata kebaikan adalah apa yang dianggap baik oleh Allah dan Rasulnya, dan keburukan adalah apa yang dianggap buruk oleh Allah dan Rasulnya. Tengok. Sebab benda yang kita kata baik ni belum tentu baik di sisi Allah. Benda yang kita kata buruk tu belum tentu buruk di sisi Allah. Jadi yang menjadi penentu dia apa? Penentu dia kita kembali kepada Quran dan Sunnah. Jadi kita akan baca antum perkara yang ke-8. Perkara yang ke-8 ni apa? Baik adalah apa yang Allah dan Rasul kata baik. InsyaAllah antum sihat badan, umur panjang. Kalau tak demam, tak buat perangai, insyaAllah kita akan jumpa antum insyaAllah. Berapa hari bulan? Minggu ke-4 lah insyaAllah. Kita tutup dengan tasbih kefarah dan salam pada Nabi.